Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Apa khabar? Okey, hari ni cikgu akan ajar mata pelajaran tauhid. Kita sambung kepada tajuk beriman kepada kitab. Okey, kita dah belajar sebenarnya beriman pada kitab kan? Beriman pada kitab, kemudian ni arti kitab kita dah belajar, kemudian kita dah belajar tentang kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala. Ingat tak lagu yang cikgu ajar? Zabur pada Nabi Daud, Taurat pada Nabi Musa, Injil pula Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Ingat lagi? Harapnya awak semua ingat kan? Lepas tu nanti ada sambungan dia kan? Okey. Kemudian saya dah terangkan juga tentang apa itu kandungan kitab Zabur. Kita dah belajar minggu yang last. Hari ni kita akan sambung. Okey. Kitab yang kedua yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa, iaitu kitab Taurat. Okey, apa kandungan dalam kitab Taurat? Kita lihat di sini, kandungan kitab Taurat ada mengandungi pengajaran dan bimbingan. Pengajaran dan juga bimbingan. Untuk siapa? Hanya untuk Bani Israel sahaja. Siapa? Untuk siapa? Untuk Bani Israel saja pada masa tersebut, iaitu pada masa Nabi Musa sahaja. Okey, itu yang kita ingat Apa kandungan kitab Taurat, iaitu pengajaran dan juga bimbingan untuk siapa? Untuk kaum Bani Israel. Yang seterusnya kita akan masuk, iaitu kandungan asal kitab Taurat ni telah diubah suai oleh pendeta-pendeta pada zaman tersebut. Ini yang berlaku. Maknanya ajaran yang Nabi Musa terangkan dalam kitab Taurat ni mereka ubah. Kenapa? Sebab ada yang rasa mereka tak nak terima, tak suka, mereka ubah. Sesuka hati sahaja. Jadi kerana itulah kemudian bila kitab Taurat ni semasa tidak boleh digunakan kerana telah diubah suai, dan satu lagi bila turunnya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka ajaran yang dalam kitab Taurat itu telah termansuh. Maknanya kita dah tak payah guna pakai lagi sebab kita dah ada kitab Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memansuhkan kitab Taurat. Lagilah pula kitab Taurat tu telah diubah suai, jadi tak boleh kita guna lagi. Okey. Apa yang mereka ubah suai? Apa pendeta-pendeta mereka yang diubah dalam kitab Taurat ni? Ada 3 perkara utama. Yang pertama, dalam kitab Taurat yang asal ada menerangkan tentang perkhabaran tentang Nabi akhir zaman. Maknanya ada diterangkan bahawa akan lahir nanti Nabi pada akhir zaman. Mereka tak suka, mereka ubah. Jadi itu yang mereka ubah yang pertama. Okey, yang kedua, syariat Nabi Musa. Syariat ni bermaksud ajaran Nabi Musa. Mereka tak nak ada yang ni tak sesuai lah, ni tak boleh lah, kita ubah lah. Mereka pun ubah. Suka-suka hati je mereka nak ubah. Tu perkara yang diubah yang kedua. Yang ketiga, yang ini yang paling tak betul lah, iaitu tentang keesaan Allah Ta'ala. Maknanya menerangkan dalam kitab Taurat yang Nabi Musa terima, yang diwahyukan kepada Nabi Musa, bahawa diajar tentang supaya mengesakan Allah, iaitu menyembah hanya Allah saja. Esa ni satu. Itu maksud kita sembah Allah Ta'ala satu je lah. Tetapi mereka ni tak nak, iaitu pendeta-pendeta ni, yang pengikut-pengikut Nabi Musa ni, mereka nak ubah. Iaitu mereka ubah, dan mereka tak sebab apa? Dan mereka sembahlah berhala. Dia tak nak sembah Allah Ta'ala, dia nak sembah berhala. Jadi ini mereka ubah. Ini dalam kitab Taurat yang asal ni, yang Nabi Musa terima, mereka ubah. 3 perkara utama yang diubah, iaitu tentang perkhabaran Nabi akhir zaman, yang kedua tentang syariat Nabi Musa, dan yang ketiga tentang keesaan Allah Ta'ala, mereka ubah. Jadi kita tak boleh guna. Dan bila turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, maka Al-Quran itu sendiri pun telah memansuhkan. Allah Ta'ala dah mewahyukan pada Nabi Muhammad bahawa tidak dalam Al-Quran menerangkan tentang kitab Taurat ni dah kita tidak diguna lagi, iaitu kita menggunakan kitab Al-Quran. Berpanduan. Panduan untuk umat Islam hanyalah Al-Quran sahaja.
Okey, jadi ingat itu ialah kandungan kitab Taurat tadi. Hanya kitab Taurat ini mengandungi apa? Pengajaran, bimbingan untuk Bani Israel. Kemudian apa yang berlaku, kandungan asal kitab Taurat ni diubah suai. Dan apakah perkara yang diubah suai? Ada 3 perkara yang diubah suai oleh pendeta pada zaman tersebut, pada masa tersebut, iaitu tentang perhabaran Nabi akhir zaman, syariat Nabi Musa dan juga keterangan tentang keesaan Allah Ta'ala. Ni mereka ubah. Mereka tak nak sembah Allah Ta'ala, mereka tak nak ikut ajaran Nabi Musa, dan mereka juga tak nak terima bahawa nanti akhir zaman akan ada lahirnya seorang Nabi. Siapa Nabi tersebut sebenarnya? Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah tentang kandungan kitab Taurat. Seterusnya, kita masuk kitab yang ketiga yang Allah Ta'ala turunkan, iaitu kitab Injil. Kitab Injil siapa yang terima? Iaitu Nabi siapa? Nabi Isa. Jangan salah sebut. Ni kadang-kadang awak terkeliru. Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa. Okey, apa kandungan kitab Injil? Kandungan kitab Injil ni ada 2 yang penting, iaitu tentang keterangan dan hukum. Keterangan dan juga hukum khusus untuk umat Nabi Isa sahaja. Maknanya untuk kaum Bani Israel je pada ketika itulah. Umat yang lain tak kenalah. Jadi Nabi Isa menerima kitab Injil daripada Allah Ta'ala, kemudian menerangkan keterangan dan juga hukum untuk umat pada waktu itu sahaja. Siapa umat pada ketika itu? Iaitu Bani Israel. Selalu kita sebut Bani Israel. Ni lagilah tengah masa sekarang ni banyak kita sebut Bani Israel kan. Okey. Apa yang berlaku? Sama seperti kitab Taurat, kitab Injil ini juga telah diubah suai. Sama je. Maksudnya pengikut-pengikut Nabi Isa pada ketika itu, iaitu kaum Bani Israel ni, mereka bila dah tak suka dalam yang diajar dalam kitab Injil ni, ada perkara yang mereka tak suka, mereka ubah suai yang telah dijadikan panduan untuk agama Kristian. Okey, kalau yang sekarang ni mereka agama Kristian sekarang ni guna, itulah kitab yang telah diubah suai, bukan kitab Injil yang asal. Kalau sekarang pun mereka sebut Bible. Dengar tak perkataan Bible? Inilah maksudnya kitab yang telah diubah suai. Lepas tu dah diubah suai tu banyak kali pula tu. Kalau yang dipakai sekarang ni dah diubah suai berapa kali dah. Dia ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kalau yang Bible tu lah yang diubah suai daripada kitab Injil ni. Sebab mereka rasa macam kitab biasa je lah. Mereka nak ubah, mereka ubah. Jadi ini tak sama dengan Al-Quran. Al-Quran memang tak akan berubah sampai hari kiamat. Sebab itu mukjizat Al-Quran yang Allah Ta'ala sendiri dah janji dan berfirman bahawa dia akan menjaga Al-Quran sehinggalah hari kiamat. Itu Al-Quran, nanti kita akan masuklah pelajaran tentang Al-Quran. Yang ini Injil, dia sama seperti kitab Taurat, adalah diubah suai yang dijadikan panduan untuk agama Kristian pada masa sekarang ni lah. Okey. Apa perkara yang telah diubah suai ni? Yang paling utama, perkara yang paling utama yang diubah suai, mereka mengatakan bahawa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Nabi Isa adalah anak Tuhan. Betul ke tidak? Jawapannya tentulah tidak. Kita belajar, kita dah tahu bahawa Nabi Isa manusia biasa, macam kita manusia biasa yang dilantik oleh Allah Ta'ala untuk menjadi Rasulullah. Pesuruh Allah, bukannya jadi anak Tuhan. Tetapi pendeta-pendeta ataupun masyarakat pada ketika zaman Nabi, pada ketika ni Bani Israel ni, mereka ubah, pengikut Nabi Isa ni mereka ubah. Dia cakap bahawa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Jadi kita tak boleh guna lagi dan tak boleh percaya Nabi Isa bukannya anak Tuhan. Okey, itu perkara yang telah diubah suai. Sebab itu Injil ni kita dah tak boleh, tidak ada lagi sekarang lah. Sekarang ni yang kalau orang Kristian guna itu disebut sebagai Bible. Okey. Yang seterusnya, yang last kali, ajaran Injil juga, dalam kitab Injil juga telah dimansuhkan bila Allah Ta'ala turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti kitab yang terdahulu, kitab Taurat, kitab Zabur, ajarannya telah dimansuhkan bila turunnya
Al-Quran. Maknanya Al-Quran itu dah perfect lah semua sekali. Apa yang ada dalam kitab Taurat, Injil semua adalah maksudnya sama dalam Al-Quran. Jadi kalau sekarang ni kita hanya menggunakan kitab Al-Quran sahaja untuk panduan hidup kita sehinggalah hari kiamat. Okey, jadi itu saja pelajaran untuk hari ini. Kita belajar tentang kandungan kitab Taurat dan juga kandungan kitab Injil. Jadi kitab Taurat dan Injil telah dimansuhkan dengan turunnya Al-Quran. Kemudian kitab Taurat dan Injil pun sama, dua-dua kitab ni telah diubah suai oleh orang pengikut pada masa tersebut. Jadi ini kita belajar nanti seperti biasa, latihan nanti saya akan masukkan dalam WhatsApp ya. Okey, itu saja untuk hari ini. Harapnya semua faham apa yang cikgu ajar. Kita jumpa pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.